Dan alhamdulillah dengan berkat dari bimbingan Allah dapat kita berkumpul bersama dalam melaksanakan solat subuh berjemaah pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi saya nak tanya Allah semua sihat lah. Alhamdulillah. Ramadan ni ujian Allah bagi. Kadang-kadang kita diduga dengan sakit. Ada yang dari jemaah kita awal Ramadan jatuh mutu tak? Jatuh mutu. Tak dapat nak laksanakan ibadah secara berjemaah, tapi boleh lakukan di rumah kan? Ada yang diuji dengan demam. Siapa lagi kalau bukan yang cakap ni kena demam ni. 2 hari off, 2 hari ke 3 hari lebih kurang. Jadi hari ini kita nak bicarakan tentang amalan persiapan kita dalam menghadapi hari-hari Ramadan yang seterusnya. Nisfu Ramadan, hari ini dah 14 Ramadan. Ini pencutan terakhir lah itu yang kita nak masukkan. Macam mana dengan ibadah yang kita rasa puas tak? Kat mana duduk dah ni, A ke B ke C ke D? Bangkit malam ataupun kita bertarawih dengan berjemaah, dan kemudian kita witir berjemaah juga, dan bertadarus berjemaah. Atau ada yang buat di rumah, ada yang buat di masjid. Itu rasanya kalau tahun lepas dengan tahun ni lebih bagus. Maknanya Ramadan kita itu ada keberkatan kat situ. Sebab tu kalau kita tengok daripada usul Allah letakkan bulan Ramadan ini, Allah suruh kita bukakan sesuatu dengan tasahur. Sahur kata. Kerana dalam sahur tu ada keberkatan. Yang mana yang pada bulan lepas, minggu lepas, 2 minggu lepas, perbahasan tentang sahur tu saya tak tekankan sangat lah. Jadi ini saya nak masukkan sikit tentang kelebihan bersahur itu. Mula-mula sekali lah. Ini kerana kita ada setengah dalam kita yang susah nak bangkit sahur kan. Pukul berapa sahur dia? Pukul 3, pukul 2. Makan mana kedai mamak, tengok bola. Contoh, bola ada tak ni? Tak ada lah. Game. Jadi kat sini sahur yang mana yang dimasukkan dengan apa yang dimasukkan dengan barakah itu. Bangkitnya kita sahur ini ada keberkatan. Allah bagi kita kekuatan dalam melaksanakan ibadah. Paling koman kalau kita dah bangkit sahur, kita laksanakan ibadah itu sembahyang tahajud 2 rakaat jadi ya. Masuk dengan solat tahajud. Kemudian kita berdoa juga dalam masa yang sama. Perut kita berada dalam keadaan yang selesa. Kita makan dalam keadaan makanan yang baik-baik kan? Jaga perut kata itu keberkatan dalam sahur, melaksanakan sahur pada pagi hari itu sebelum subuh lah kan. Ini kemudian ada beberapa lagi hal yang berkaitan dengan ibadah ini. Dalam mana bila Allah bangkitkan kita sahur, Allah bagi kita kekuatan kata. Kerana dalam bulan Ramadan ni yang hadis yang berkaitan dengan syaitan dibelenggu itu. 2 pandangan mengatakan bahawa syaitan memang tak kacau kita langsung kerana kita berjihad, bermujahadah dengan nafsu kita sendiri. Salah satu pandangan mengatakan daripada hadis, mafhum minal hadis tu, faham daripada hadis itu mengatakan bahawa syaitan hari ini lemah dalam nak mengganggu kita. Kerana kita dimuliakan Allah. Kita diberi kekuatan oleh Allah itu. 2 pandangan mengenai bahawa tentang gangguan syaitan itu. Sama ada tak ganggu langsung ataupun lemah dalam ganggu kita untuk nak melaksanakan ibadah. Kalau pada hari yang lain kita nak bangun tu agak susah lah. Kalau 4.50 tu, kalau pukul 5 kata, pukul 5 kata nak kunci jam kan. Kadang-kadang bangkit lagi berapa 5.30 duk injak-injak. Tapi bulan Ramadan ni mudah. Kata 5 bangkit, bunyi jam terus pukul 5 boleh bangkit lah. Nak laksanakan itu, nak makan pagi hari itu. Itu yang dimanakan keberkatan yang Allah bangkitkan kita. Sahur ni juga termasuk dalam ibadah. Yang kita bangun pada sahur ini termasuk dalam kita melaksanakan qiyamul lail juga. Ibadah. Bukan makan kita makan seperti makan yang biasa. Makan kerana ibadah. Makan kerana nak melaksanakan puasa. Ini. Itulah sebagian ulama mengatakan bahawa bangkit sahur juga termasuk orang yang bangkit pada malam hari. Kenapa? Kerana pada kita bangkit sahur itu belum lagi masuknya waktu
subuh. Itu qiyamul lail. Dah dapat qiyamul lail dengan tarawih, lepas tu bangkit apa? Bangkit malam tak? Bangkit nak dapat Lailatul Qadar ni. Pahala. Nak dapat pahala Lailatul Qadar, bangkit tak kita? Bangkit buat apa? Bangkit makan. Tapi makan dengan niat bismillahirrahmanirrahim untuk melaksanakan ibadah puasa. Dapatlah 1000 kali makan. Betul? Ganjaran yang ada di dalam pada sahur tu, keberkatan yang ada tu dapat kita digandakan jika kita bangkit pada malam itu Qadar itu. Bangkit atas keberkatan yang kita laksanakan. Keberkatan itu dilipat kali gandakan. Allah berikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu alam, macam mana Allah nak pertimbangkan. Sebab tu dalam sahur tu ada keberkatan itu. Okey, kita masuk yang seterusnya dalam hal ahlan wa sahlan Ramadan. Dalam ibadah itu. Yang mana kita ketahui bahawa yang telah lepas para sahabat wattabi'in wattabi'in melaksanakan, mengimarahkan pada malam Ramadan dan siang Ramadan itu dengan melaksanakan membaca Al-Quran secara berjemaah dan fardan seorang. Membaca ataupun bertadarus. Kalau kita malam hari ini kita baca secara formal, kita baca dengan suara yang kuat dan kita baca dengan berlagu tajwid. Dalam berkumpulan itu dipanggil bertadarus. Para sahabat tentang membaca Quran ini ada perbezaan pandangan. Ada mana garis panduan yang mana berkaitan dengan membaca Al-Quran. Pasal tak kalau kita pergi tanah Arab, macam mana orang Arab baca Quran? Itu yang diikut dari turun-temurun daripada apa yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in. Macam mana mereka ni, para sahabat ataupun tabi'in ni ataupun wali-wali Allah ni boleh khatam, dan khatamnya banyak. Yang kita telah nyatakan pada yang lepas, Imam Syafi'i khatam pada bulan Ramadan 60 kali satu Ramadan. Bermakna satu hari 2 kali khatam. Bagi imam yang lain, itu para sahabat bertabi'in kata 7 hari ada yang 2 kali khatam, ada 3 hari 2 kali khatam. Kita boleh dengar je lah. Dapat 3 kali pun kira bagus lah. Orang lelaki pada malam hari bertadarus no? Bukan baca Quran, kata bukan membaca seperti biasa, tapi bertadarus. Boleh dapat 1 kali khatam, sebab kita nak dapat khatam yang kualiti. Bila kita baca secara berjemaah ini dipanggil tadarus. Kan ni? Baca yang tidak ada kesilapan, kerana kesilapan kita ditanggung oleh khalifah, ataupun kita punya kesilapan kita disempurnakan oleh sahabat-sahabat kita yang membetulkan bacaan kita. Jika tersilap, maka tak ada kesilapan di situ. Ada orang yang terpanjang, ada orang yang terpendek. Bagi tahu hamba lah 2-3 kali, tak mau juga, kita yang betul kan. Dalam kumpulan tu siapa yang betul kan? Kita lah. Kerana kita baca berjemaah ini ibarat ramai-ramai ni seorang je. Itu kelebihan bertadarus. Dan setiap apa yang kita lakukan dari bertadarus ni, Al-Quran yang kita baca ni akan dipaparkan di akhirat kelak. Dan insya-Allah ini yang paling kualiti dalam bacaan kita. Dan seterusnya hal yang mana yang berkaitan dengan membaca. Saya nak tanya jemaah, kita baca sahabat dengan suara yang deras ke suara tak ada suara? Baca. Bertadarus lain lah. Kalau baca Quran kata baca sahaja. Dia duduk saja, dia tengok handphone, buka PDF Quran. Adalah ni, ada software macam-macam. Nak dapat khatam lebih ni, rasa tak cukup kalau bertadarus 1-2 kali boleh lah, kerana itu bacaan kita yang kualiti. Yang mana definisi baca mengeluarkan suara ke tak? Kalau tak keluar suara pun dipanggil membaca juga. Lepas tu kalau kita tengok di tanah Arab ni, mereka sentiasa buka Al-Quran yang kecil ataupun Quran yang sederhana ataupun dalam handphone. Mereka baca Quran, khatamkannya. Baca macam mana dengan suara yang tak ada, itu pun boleh diterima sebagai membaca juga. Dikira jika kita mengkhatamkannya, itu baca Quran dan mengkhatamkannya. Biasa ni yang dilakukan oleh huruf orang Arab lah.
di tanah Arab sana. Kalau kat Mekah, kalau kita pergi bulan Ramadan ni, depa buka apa handphone ke apa, Quran kecil depa tutup mulut, tapi dalam masa yang sama mata depa bergerak macam kita baca surah Hampa. Itu salah satu baca antara yang kualiti juga, termasuk dalam kita mengeluarkan suara. Itu yang baguslah dalam membaca Al-Quran. Buka Quran, PDF Quran ke, software Quran ke, kat mana-mana ke, Quran kecil ke, Quran yang sederhana, baca dengan suara yang sederhana, perlahan. Macam mana cara baca? Kita jangan baca dalam keadaan macam kita bertadarus, penat. Siang hari kalau kita baca dengan lagu, dengan suara yang deras, dengan kita panjangnya kita jaga, itu memang bagus, tapi agak lambat sedikit dan kita akan terasa agak penat. Baca dengan suara yang sederhana ataupun perlahan, macam mana kita baca buku-buku biasa lah kata, suara itu. Kemudian kalau kita tak larat nak berlagu, jangan berlagu biasa saja. Dengung-dengung juga, panjang-panjang pendek, kena masukkan juga panjang pendek itu. Baca dengan suara yang sedikit kuat. Dapatlah, boleh tak khatam sekali sebulan? Boleh lah kan? Sekali pun jadilah. Daripada tidak ada lah, tak ada langsung kata. Itu cara kita nak baca Quran dalam Ramadan ini. Penat, memang letih. Lama setengah kita ni bukannya rajin puasa pun. Senin Khamis pun tak rajin kan, makan je. Bila sampai bulan Ramadan punya letih ya. Macam mana nak laksanakan tu? Cara baca ada 3. Kita bertadarus ini yang paling kualiti pada malam hari ataupun berjemaah. Yang keduanya kata yang kualiti, baca dengan suara yang sedikit kuat, tak berlagu sangat lah kata, tak bertaranum sangat lah, letih. Baca banyak. Yang agak kurang kualiti kata, tapi dalam kategori membaca juga itu dengan suara yang tak ada, tengok je baca, mata bergerak. Itu termasuk dalam membaca Quran juga. 3 step yang ni kita boleh untuk mengkhatamkan pada bulan Ramadan ni. Bagi orang yang masih dalam pembelajaran, bacalah juga, kerana kesalahan yang dilakukan dengan itu dalam pembelajaran itu dapat berganda pahala juga. Itu orang yang mana dalam pembelajaran masih lagi dalam Iqra 4 ke 5, tapi anda kata kalau dia nak perbanyakkan pahala lagi, boleh baca surah-surah yang dia hafal. Kedua Allah seumpamanya, An-Nas seumpamanya. Itu. Okay, jadi kat sini kita tengok tentang ibadah yang kita nak ulun pada 15 ke atas ni. Kunut dah kan 15 ni rasa. Wa kunutu. Kata kunut. Dah nak habis dah Ramadan kita. Okay, ada beberapa sikit yang saya nak baca hadis tentang yang pada bulan lepas tu tak ada nak baca lah. Kata man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sha'im syai'an. Sesiapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Riwayat Tirmizi 807 dan Imam Al-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tentang hadis mana apa yang kita boleh buat dalam Ramadan ini, bagi orang makan. Bagi orang makan, orang suka apa? Bulan puasa ni saya tanya mak-mak, ayah-ayah, abang-abang, kak-kak, kalau nak buka puasa, orang akan makan apa dulu? Ayat teh. Makan apa dulu? Buah-buahan. Kalau buah-buahan tu boleh membantu, orang suka makan hidang kan, makan buah-buahan. Makan buah-buahan dulu untuk perut elok kan. Bagi buah-buahan, benda yang orang makan, bukan benda yang kita suka. Kita duk kira perut kita nak bagi orang makan. Kita rasa okey, mentabak ni okey, beli kat kedai. Tapi orang bukan semua buka puasa awal-awal ni makan mentabak. Kadang-kadang tak makan pun, tak minta ais, lama-lama bagi ayam. Tu mentabak. Mentabak pun bagi yang
Kadang-kadang beli-beli saja tak tahu sedap ke tak. Nak bagi-bagi yang sedap lah. Hidangan awal tu nak bagi orang makan, kita nak dapat ganjaran dia tu, bagilah kurma ajwa. Kurma ajwa mahal kan, so, elok. Ataupun kurma yang berkualiti, letak kat dalam masjid ni, confirm orang makan awal-awal tu. Sebelum nak bertahlil, selepas pada bertahlil, tahlil dah habis, dalam pukul 7 tu dah azan, nak makan kurma dulu. Semua orang makan, bagi makan kurma yang elok. Jual grade A ke B ke, tak mau nasi keras. Macam tu pula dia kata, bagi yang mana orang ramai makan. Kalau ada hidangan buah-buahan ataupun jarang yang kita buat kan, ada buah-buahan yang rasa durian macam tu, ada durian, bagi durian dulu. Lepas tu semua pakat sakit perut, terawih panas perut, bagi makan. Itu dapat ganjaran. Tenaga yang dia buat tu pun kita dapat. Apa yang dibuat, apa yang dilakukan pada hari tersebut, setelah yang kita bagi makan pada dia, dengan tenaga yang kita bagi, yang kita sumbangkan itu, tak kurang sedikit pun dari apa yang dilakukan tu kita dapat juga. Sebab tu pakat letak nama kan, dua Ramadan kan tu, belum Ramadan lagi dah penuh dah nama bagi makan waktu maghrib. Tambah-tambah ahli masjid lagi lah yang pagi itu pada hari contoh 7 Ramadan. Hari ni buka puasa, siapa yang buat ni, kata Aimawan bagi tajaan. Habis semua orang yang dalam masjid yang buat ibadat tu dapat pahala ke dia lah. Itu tak ada orang lain nak bagi lah. Itu nak pulun pahala ni, apa yang Nabi habaq kat kita kat sini tentang bahawa tak kurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Itu kira puasanya. Dalam syarah hadis mengatakan bahawa ibadat yang dilakukan juga kita dapat. Tenaga yang dia ada, dia lakukan tarawih pada malam tu juga kita dapat. Janganlah kita bagi tapi kita duduk lepak kat rumah. Habis tu tak apalah, dah banyak dah orang kita bagi makan. Balik duduk rumah, rehat tak habis tarawih. Itu lain cerita pula. Ganjaran itu tak sama dengan kita lakukan. Kita bagi orang buat tu lain pula. Kita buat pun, kita buat ni kira lain pula. Itu okay, kita bahaskan yang seterusnya. Ini tentang bagi orang makan. Yang kelima, qiyam. Qiyam ni ada dua pecahan. Qiyam yang kita lakukan pada bulan Ramadan yang menjadi kebiasaan, al-uruf, al-adah kita dalam beribadah itu melaksanakan solat tarawih secara berjemaah 8 ke 20 ke dan masuk witir. Kemudian bertadarus, itu qiyam. Dan salah satu qiyam yang kita nak target pada amalan kita 15 ke atas ni, itu al-i'tikaf. Al-i'tikaf nak dapatkan malam Lailatul Qadar. Ini kita nak dapatkan. Jadi saya ambil satu sumber daripada mufti wilayah punya penulisan dan sebahagian daripada majlis Jabatan Agama itu. Yang kita punya Jabatan Agama lah. Yang pertama, qiyam. Qiyam yang dimaksudkan di sini ialah dengan menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan bagi kita untuk menunaikan solat sunat yang dikenali dengan solat tarawih secara berjemaah ataupun bersendirian. Terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang ganjaran bagi mereka yang menunaikan qiyam. Ianya seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin." Barang siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maknanya dia bangun pada malam hari Ramadan itu dan solat berjemaah bersama imam, maka Allah telah memberikannya ganjaran qiyam sepanjang malam. Riwayat Tirmizi 805, An-Nasa'i 1605, Ibnu Majah 1327. Status hadis sahih. Ini. Maka rebutlah peluang ini serta ditambahkan lagi dengan amalan-amalan yang lain di siang harinya agar tawaran
yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh kita. Dan ini beza bagi orang yang melaksanakan tarawih secara fardan sendirian dan orang yang melaksanakan tarawih secara berjemaah. Adakah sama? Tak sama. Pahala itu berlipat kali ganda bila kita memakmurkan rumah Allah pada bulan Ramadan. Sembahyang berjemaah itu satu ganjaran yang lain, berbeza dengan sembahyang seorang. Lagi, persiapan kita dalam nak melaksanakan yang ibadah, kesungguhan kita, kekhusyukan kita. Sebab tu Nabi suruh kita sembahyang jemaah, nak menjaga kekhusyukan kita itu. Kerana apa? Bagi jemaah ni senang kan, kata. Duduk je sembahyang je. Tak larat diri, duduk. Tak boleh duduk, sandak. Tak boleh sandak, baring. Kan? Sembahyang sunat ni. Sembahyang sunat ni tak sama dengan sembahyang fardu no? Kalau kita nak takbir pada awal tu, tak bangun, tak apa, nak duduk terus pun boleh, tak jadi masalah. Fardu kena ikut kemampuan kita semaksimum yang mungkin. Memang kena takbir berdiri dulu. Kalau tak boleh nak rukuk, duduk. Rukuk dalam keadaan duduk. Kalau boleh rukuk, kena rukuk macam biasa. Sujud boleh, kena sujud macam biasa. Tak boleh nak sujud ke bawah sakit kepala, maka sujud dalam keadaan duduk. Itu sembahyang fardu. Tapi sembahyang sunat ni kita punya pilihan. Ada pilihan. Jadi nak bahaskan tentang amal ibadah kita pada malam ini, malam esok dan malam seterusnya sampai habis Ramadan ini. Kata sembahyanglah kita fardu ataupun sembahyang dan juga sembahyang tarawih ini secara berjemaah. Adakah sama orang yang sembahyang 20 dan 8 pahala? Rasanya ibadah kita lama yang kita buat dan banyak dan lama beza tak orang yang buat sedikit? Tak sama, tentulah tak sama. Kalau tahajud Nabi tu sampai 8, kita tahajud kita duha Nabi sampai 8. Setengah riwayat mengatakan duha Nabi 6. Waktu pasir panas tu pun Nabi sembahyang lagi. Habis pada syuruk, masuknya syuruk dan selepas pada syuruk sedikit daripada syuruk tu pun Nabi sembahyang juga. Banyaknya Nabi dalam melaksanakan ibadah. Walaupun Allah berselawat ke atasnya, walaupun Nabi salah satu insan yang dijamin syurga, tapi perbanyakkan ibadah. Begitu juga kita, kualitinya kita ibadah dalam melaksanakan ibadah dan memanjangkan, banyakkan ibadah kita. Itu kita ikut sunnah. Mana sama orang semai 8 dengan 20 sampai kaki bengkak, lepas tu cuti off terus. Sehari sekali seminggu, lepas tu dah off lah. 4-5 hari tak datang lah, bengkak kaki. Jangan paksa diri dalam melaksanakan tarawih itu. Kalau orang lain boleh, orang lain berdiri, jangan kita ikut orang lain punya kekuatan. Kalau kita nak ibadah ni, kata nak sembahyang tarawih lah khasnya ini, ikut kemampuan pada diri kita. Tak boleh nak berdiri, duduk lah. Janganlah duduk soh depan kalau nak duduk tu. Kalau rasa dah sakit sangat kaki, carilah soh belakang sikit, tempat orang ramai duduk, ramai tu. Duduk. Boleh sembahyang duduk. Depan ni untuk orang yang kuat-kuat je lah. Kalau rasa ada orang duduk kat depan tu, rasa lain macam lah pula kan. Itu boleh, bukan salah, tapi biasanya kebiasaan pada kita lah. Bagi tak larat tu duduk belakang sikit. Jadi kat sini apa? Tentang sembahyang tarawih ada qiyam. Bahawa apa yang diriwayatkan Nabi tadi, bangun, maknanya qiyam kita bersama imam. Barang siapa yang solat qiyam bersama imam sehingga selesai, maka Allah telah memberikan ganjaran qiyam sepanjang malam. Ini pada sembahyang isyak pun sedemikian lah. Tapi apatah lagi Ramadan yang berlipat kali gandanya kita. Sebab tu ada orang yang target sembahyang berjemaah pada tarawih. Ini ada orang yang mana nak sembahyang berjemaah penuh, dia target bulan Ramadan ni jemaah dia jaga. Ataupun daripada waktu-waktu yang dia tak sempat jaga, 3 pun jadilah target tu dulu. 3 ke 4 kata dia tak dan. Kalau asar tu tak dan kata, zuhur tak dan kata, subuh paling kurang subuh dengan isyak jaga. Sembahyang subuh dia dah, yang mana sembahyang subuh secara jemaah di masjid kata, bersamaan mana dia dah bangunkan sepanjang malam itu.
Isyak itu baru separuh malam. Tambah Ramadan ini ada lagi ganjaran yang lain. Ini ganjaran tentang qiyamul lail. Jadi Ustaz ambil sedikit lagi sumber Jabatan Kamu pula. Qiyamul lail dan solat tarawih. Dia bahaskan mendalam sikit hal berkaitan dengan qiyamul lail dan solat tarawih. Memakmurkan malam-malam sepanjang bulan Ramadan adalah sunat yang amat dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya, sesiapa yang bangun qiyamul lail, kata qama ni bangunlah Lailatul Qadar ini. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu bukannya malam Lailatul Qadar sahaja yang dimasukkan dengan hadis ni, tapi bangun pada malam hari. Itu qiyamul lail pada bulan Ramadan dengan keimanan dan pengharapan diampunkan baginya dosa-dosanya yang terdahulu. Mana dia bangun pada malam hari. Bangun ni tak semesti 1/3 malam. Itu khas untuk tahajud. Aktiviti yang kita nak penuh dalam bulan Ramadan ini, bangun yang pertama pada malam hari itu melaksanakan solat fardu berjemaah dan melaksanakan solat tarawih. Nanti kita tengok ada tak Nabi buat solat tarawih secara berjemaah. Yang mana Nabi utamakan dulu berjemaah dengan fardan, berjemaah ke seorang. Ini ada hadis yang kita akan baca sebentar lagi. Jadi yang mana bahawa apa yang disampaikan oleh Nabi, sesiapa yang bangun qiyamul lail pada bulan Ramadan, ini qiyamul lail yang selalu kita buat pada malam Ramadan, kebiasaan tarawih dan semayang witir berjemaah. Sebab tu kita kat Malaysia ni kita ikut tarawih, kita nak berjemaah, witir pun nak berjemaah. Kemudian Quran pun nak berjemaah, nak dapat pahala yang awal yang hadis saya baca tadi, yang bersama imam tu. Yang ni pula tentang hadis yang ni membicarakan bahawa bangun qiyamul lail pula yang dilaksanakan solat tarawih itu, solat witir dan tadarus al-Quran itu secara berjemaah juga. Dengan keimanan dan pengharapan. Yang ni kalau yang tadarus ni kalau tak berjemaah seorang jadilah kat rumah. Yang penting dia bangun qiyam juga itu. Dia melaksanakan ibadah tersebut dengan keimanan dan pengharapan. Maknanya kat situ dia bangun kerana Allah. Keimanan ni, iman ni kaitan dengan Tuhan lah. Ikhlas, illa ibadallahil mukhlasin. Bangun dengan ikhlas dan penuh pengharapan, minta kebaikan yang Allah nak datangkan kepada kita. Ingat dalam bulan Ramadan ni dua doa. Satu doa yang Nabi sangat suka, yang famous pada hari biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Satu doa yang Nabi tak tinggal pada bulan Ramadan. Ini diriwayat oleh beberapa sahabat juga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang selalu kita baca. Doa ni jangan miss bulan Ramadan. Sebab kita minta ke Allah ni bagikan kebaikan. Kita tahu kebaikan dunia akhirat ni Allah yang tahu, akan kita nak ukur kita punya kebaikan. Jangan kita minta benda-benda. Boleh minta benda yang kita nak hajat, yang kita hajati, tapi kadang-kadang apa yang kita hajati ni, yang kita hajat tu tak, apa ni kata, tak sesuai dengan kita. Bagi kaya terus tak main masjid lah, minta duit banyak. Pi mana? Pi musim-musim Ramadan, pi mana? Pi jalan Turki, pi jalan bulan Ramadan. Kita nak fokus ibadah. Itu contoh saya tu. Okay, dia ada dua yang mana kita dah pada hadis yang tadi, setiap apa yang kita buat ibadah secara berjemaah kerana ia dijaga, itu qiyamul lail yang kita lakukan, dan solat tarawih, witir dan bertadarus, menghidupkan malam Ramadan ini. Itu kalau rasa tahun lepas kita tak dapat buat dengan elok, dengan sempurna, tahun ni kita rasa wah, dalam 14 Ramadan ni kita dah banyak, kita dah dapat lah. Buat tarawih boleh 20 dah, cantik lah. Tak boleh 20, 16 jadi ya. Tak boleh 16, 12 sampai 8 boleh jemaah. Witir pun dapat bersama juga, bertadarus pun dapat bersama. Ada perubahan dari dalam diri kita berbanding dengan tahun yang sebelumnya. Itu bermakna Allah bagi kita keberkatan.
adanya peningkatan bahawa Ramadan kali ni tak sia-sia macam maknanya diri kita sendirilah kita rasa tak sia-sia macam yang lepas. Mungkin ada yang rasa tahun ni lebih baik, tapi alhamdulillah memang betul tahun ni lebih baik. Kita boleh buat dengan rapat soft kan? Tanpa SOP yang ketat kan? SOP ada juga tapi tak ketat lah kan? Taklah ketat macam dulu, bebas. Boleh kita nak lakukan i'tikaf nanti pada 10 malam terakhir. Okey, kita tengok antara ibadat yang dianjurkan. Antara ibadat-ibadat yang dituntut sepanjang Ramadan ialah solat tahajud. Ini jangan tinggal lah. Lepas tu dalam sahur tu ada keberkatan, mana habis pada sahur tu kita sembahyang 2 pun jadilah. Ataupun bangkit-bangkit tukar kain pelekat orang lelaki. Mak-mak tukar baju ke, tukar terus telekong, pakai telekong terus sembahyang 2. Tak larang nak beri duduk, dapat tahajud jadi 2. Itu paling command lah 2 jadi. Subuh bukan yang awal sangat lah, ni lambat lah. Ni lambat lah pukul 6, masih lagi pukul 6 kan. Bangkit pukul 5 dan lagi 5.15 dan lagi 5.30 dan makan sikit, kemudian buatlah 2 rakaat pun jadi tu. Membaca Al-Quran dan menghatamkannya sekerap yang mungkin. Ini amalan para salaf soleh. Yang mulai dalam bulan Ramadan juga diberi maksud sebagai mengerjakan solat tarawih secara berjemaah. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW menunaikan solat tarawih di masjid, lalu diikuti beberapa orang bersamanya. Yang ni kita ingat tahun ke berapa? Kerasulan. Yang mana tentang bahawa Nabi sembahyang berjemaah tarawih ini pada awal ini hampir pada tahun kewafatan Nabi dah. Masa tu Islam dah aman. Jadi Nabi bagi contoh kat kita. Negara kita contoh, kalau kita diserang oleh musuh ataupun kita dalam keadaan nak dakwah negara lain, ada cara kita dalam dan tanggungjawab kita dalam melaksanakan agama tu. Kalau negara dah aman macam mana? Macam mana yang Nabi anjurkan kita ni? Nabi ajak dah banyak. Boleh buat qiyamul lail pada malam hari Ramadan. Itu Islam dah kuat. Cerita tentang Nabi buat ibadah ni, Nabi buat ibadah solat tarawih secara berjemaah itu pada mana Islam dah kuat dah ketika itu. Bukannya peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Itu. Yang ni yang kita boleh ikut, yang kita nak ikut, dan kita nak ikut ni. Tadi tentang Quran rasanya bolehlah sikit kata nak ikut daripada sahabat dengan tabi'in, memang rasa tak lepas lah kan. 3 kali khatam tu kena bagus lah juga kan. 2 kali khatam, 1 kali khatam, jangan tak kata langsung lah, rugi lah. Okey, tentang solat tarawih secara berjemaah, riwayat daripada Aisyah dengan hadis yang sahih atau Nabi SAW menunaikan solat tarawih di masjid, lalu diikuti beberapa orang bersamanya. Kemudian baginda solat lagi dan orang yang solat bersamanya semakin bertambah ramai. Nabi tak menghalang. Mula-mula Nabi solat tarawih pada hari yang pertama diikuti oleh beberapa orang, dan hari kedua diikuti oleh beberapa orang lagi, bertambah lagi kata. Seterusnya orang ramai berhimpun pada malam ketiga dan keempat. Malam ketiga keempat lagi ramai. Tetapi kemudiannya malam keempat kelima seterusnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak keluar untuk solat tarawih bersama mereka. Apabila tiba waktu subuh, Rasulullah SAW bersabda dengan mereka, "Qad ra'aitu ma sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum." Rawahul Bukhari wal Muslim, hadis sahih. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu lakukan. Nabi habaq kat semua para sahabat, aku tengok apa yang hang buat semua. Ikut Nabi secara berjemaah. Tiada yang menghalang aku keluar kepada kamu selain, kata. Tak ada apa pun Nabi boleh nak keluar, Nabi kata. Tak ada yang menghalang Nabi pun untuk keluar solat tarawih berjemaah bersama. Selain kerana yang dikata. Tapi Nabi tak lakukan sedemikian kerana aku takut ianya dia fardukan ke atas kamu. Ini nak membezakan antara yang sunat dengan fardu. Ini sunat yang dituntut kerana apa? Ulama bahaskan kerana awal Ramadan Nabi solat tarawih berjemaah. Itu.
Nabi semayang pada awal sehingga ke hari keempat itu yang diikuti oleh orang ramai. Mula-mula Nabi buat jemaah, menunjukkan bahawa tarawih berjemaah itu sangat dituntut dalam Islam. Sebab tu di mana dapat pemerintahan Saidina Umar, Saidina Umar letakkan bahawa 20, setengah riwayat mengatakan 40 tarawih. Buat secara berjemaah. Kerana dalam hadis yang kita faham ini bahawa mula-mula Nabi buat dengan berjemaah, diikuti oleh beberapa orang. Nabi kata kat sini, tak ada apa yang halangkan aku untuk aku keluar bersolat dengan kamu, kata, melainkan aku takut kalau ianya jadi fardu. Ulama bahaskan Nabi takut kalau Allah meletakkan ianya sebagai fardu. Kalau fardu habislah kita 8 kata, 8 wajib lah, 20 lagi bagus kata. Itu berdasarkan hadis yang kita baca tadi, hadis sahih. Yang ini tentang qiyamul lail. Pada bulan Ramadan sembahyang tarawih secara berjemaah itu dituntut, kerana pada awalnya turunnya hadis ini Nabi melakukan secara berjemaah. Itu 4 hari dah. Kemudian Nabi tak sembahyang secara berjemaah, takut jadi fardu. Itu je, takut jadi fardu, kata. Takut, bila takut jadi fardu, takut menyusahkan kita lah pula. Itu susahkan kita. Kemudian pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam pada peringkat awal mengerjakan solat tarawih secara bersendirian. Habis pada Nabi habaq tu, ramai melakukan secara bersendirian. Itu. Kemudian Umar memerintahkan mereka mengerjakan secara berjemaah dan beliau melantik Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Ni ada pelantikan imam awal lah dulu sembahyang tarawih. Ni yang kita ikut sampai lah ni, ada imam import, tak ada imam kita lah. Itu sekalipun solat tarawih boleh dilakukan secara bersendirian, namun kelebihan adalah secara berjemaah. Nabi SAW telah bersabda, inna rajula idza salla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyam al-lail. Ini ada hadis yang lain. Tadi kita baca matan hadis yang lebih kurang, sebenarnya itu hadis yang lain. Dan ini juga, ini hadis yang riwayatnya inna rajulun, beza dengan yang tadi. Itu yang sembahyang berjemaah bersama imam, kan. Yang ni lain pula bunyi dia. Sebab apa? Sebab dia ada beberapa perkataan yang berbeza. Khurujul hadis, sebenarnya takhrijul hadis. Kalau kita belajar dalam bab hadis, riwayat itu berbeza, walaupun perkataan beberapa perkataan itu berubah. Satu kedua, itu riwayat dah lain dah. Kadang-kadang status hadis pun boleh berubah daripada sahih, imam ni kata sahih, imam ni kata dhaif. Tapi kadang-kadang imam ni kata dhaif, imam ni kata hasan sahih. Itu hadis jangan kita petikaikan. Bila kata adanya sahih, sahih lah dia. Itu jangan kita kata tak boleh amal ni dhaif. Kadang-kadang dhaif yang kita kata tu dhaif tu di sisi imam lain boleh jadi sahih, sebab dia jumpa jalur sanadnya yang sempurna, tidak ada cacat celah dari sanad yang hadis yang sampai itu. Seseorang lelaki yang bersolat tarawih bersama imam sehingga imam itu pulang selesai mengerjakan solat, ia dikira telah bangun beribadah keseluruhan malam. Ini tentang sembahyang itu tarawih secara berjemaah dituntut. Ada 2 hadis yang kita rasa agak kuat di sini. Okey, yang ni tentang Lailatul Qadar. Boleh masuk sikit lagi? Kena ambil dah. Balik rumah apa tak buat apa kan? Sarapan tak kan? Tak ada, waktu channel tak ada. Balik tidur tak tidur baca Quran. Tadi ni Ustaz masuk sikit tentang Lailatul Qadar. Kelebihan malam 10 terakhir Ramadan dan Lailatul Qadar yang kita nak cari ni. Antara kelebihan malam 10 terakhir Ramadan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan ibadah pada malam 10 terakhir melebihi daripada malam-malam sebelumnya. Ini pencutan terakhir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahyal al-lail wa ayqadha ahlahu wajad wa shaddal mizar. Rawahu al-Bukhari Muslim.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk malam 10 terakhir Ramadan, baginda menghidupkan malam dengan ibadah, mengejutkan keluarganya, membangun beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadat, dan uzlah dari isteri-isterinya. Ini Nabi beruzlah pada 10 malam terakhir. Wala tubashiruna wa antum ma'akifu fil masajid. Kata bahawa Nabi buat apa? Nabi bangkitkan semua keluarga dia, bang. Pulun 10 malam terakhir. Duduk beruzlah di mana? Al-i'tikaf fi masjidillah. I'tikaf di masjid Allah. Itu Nabi sendiri riwayat mana? Aisyah riwayatkan apa yang Nabi buat pada ini. Fa'alun Nabi. Hadis dalam bentuk perbuatan Nabi. Nabi kejutkan semua keluarganya dengan beribadah sesungguh-sungguhnya, bersungguh-sungguh. Itu perjutaan terakhir ni. Kalau malam biasa kita, kalau Ramadan biasa kita pukul 5 ataupun 4.50. Yang ni pulun pukul 4 dah bangun dah, 3.30 bangun dah. Kita 3.30 tak larat lah, 4 lah, 4 lebih sikit boleh lah kan? Pulun. Kat sini lah yang Nabi ajak kita. Siapa lagi nak ikut? Kita nak ikut kalau bukan Rasulullah. Rasulullah bagi satu panduan yang memudahkan kita dalam mana bersungguh-sungguh dalam beribadah dan uzlah dari isteri-isterinya. Ini beruzlah ni mengasingkan diri yang mana duduk pada satu tempat atau itikaf di masjid dengan beribadah. Itu. Berarti kalau kita tengok beberapa tempat, ada yang kalau KL tu banyak lah kan, pada malam terakhir tu ramai orang duduk dalam masjid oleh itikaf ni. Tapi itikaf ni saya tak nak masuk lah, sebab dia ada rukun, dan itikaf ni kita tengok dari segi hadis ni banyak tentang itikaf, apa yang Nabi buat, penyusunan jadual kita nak melaksanakan ibadah gitu. Antara yang mudah untuk Ustaz Abang lah kat sini bagi 10 malam terakhir yang kita nak dapatkan kelebihan itu, tahajud itu kita boleh, ada riwayat yang mengatakan bahawa tahajud boleh dilakukan jemaah juga seperti witir. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan berjemaah. Tapi pada malam 10 terakhir ni kita berbanyakkan solat sunat tasbih. Itu yang kita boleh lakukan dengan berjemaah itu. Dan kemudian kita bermunajat, kemudian bertahajud kata. Tahajud ni nak buat habis pada tasbih tu, buat seorang-seorang pun boleh, dua-dua dah, buat ramai-ramai macam biasa. Ada waktu kita kena berkumpul, ada waktu kita sendirian. Ini dia bagikan beruzlah. Nabi duduk mengasingkan diri daripada, mana kat sini kalau tengok dalam i'tikaf masjid ni, kita asingkan diri daripada hal dunia. Duduk beruzlah kita, duduk kita menghadap Tuhan kita pada malam itu. Masa masjid kita buka kan, rasa buka untuk 10 malam terakhir. Kalau kita nak duduk beriktikaf, duduk pukul berapa target? Kalau pukul 4, dia main pukul 4 lebih, 4 lah, 4 lebih tu kita boleh mula programnya. Itu program ni sama ada kita fardan seorang ataupun berjemaah. Kerana solat tarawih tadi dan solat witir tadi kita dah dapat jemaah lah. Itu. Maka kalau kita nak duduk masing-masing buat ibadah sendiri pun tak menjadi masalah. Itu. Okay, kita masuk sikit lagi hadis tentang Lailatul Qadar. Pada malam 10 terakhir terdapat satu malam yang dinamakan Lailatul Qadar, malam yang mempunyai berkat dan keistimewaan yang banyak. Pada malam inilah diturunkan Al-Quran sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas berkata, Allah menurunkan Al-Quran sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Kemudian ia diturunkan secara berperingkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Lailatul Qadar disifatkan lebih baik daripada 1000 bulan, firman Allah Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ini kita tak tahu macam mana kita nak dapatkan antara petunjuk yang ada pada 10 malam terakhir. Kemudian ada beberapa hadis kata, macam mana nak dapatkan. Bilakah Lailatul Qadar? Yang ni yang kita nak pulun berdasarkan hadis kata. Rawahul Bukhari wal Muslim kata. Artinya
Carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir Ramadan, atau malam 10 terakhir. Lagi, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil pada 10 malam terakhir. Rawahul Bukhari. Malam yang ganjil ini bermula dari awal Ramadan perkiraan dia. Malam berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Itu. Siap ada beberapa lagi pandangan dari mazhab Syafi'i mengatakan bahawa jatuhnya Lailatul Qadar itu pada 27 Ramadan malam. Kebiasaan itu. Kebiasaan yang dibuat oleh pandangan daripada mazhab Syafi'i ini bukannya letak dengan saja-saja, ulama yang meletakkannya 27 atau 25, ada kata 29. Sebab tu kita dianjurkan untuk bertadarus ni pada pandangan ustaz, jangan kita habiskan awal. Kalau habis awal sekalipun kan, habis awal ulang balik Quran yang kita baca secara berjemaah. Nak bagi lah sekali ni, ini kita dapat malam tu, malam Lailatul Qadar tu. Kalau kata kita baca berapa surah, satu juzuk pada malam tu, kalilah berapa amalan kita pada malam itu. 12 lebih habis. Itu amalan yang kita lakukan pada malam itu berlipat kali ganda. Bagi kata anak-anak kita razimkan, bagi daripada duit RM1 seorang untuk sedekah masjid pada malam 10 malam terakhir tu. Kita pun sama juga, jangan miss masukkan duit kat dalam tabung masjid gitu pada 10 malam terakhir. RM1 kau, RM10 kau, ada duit lebih, baik lebih lah. Tak ada duit lebih, bagi RM1 jadi mau masuk duit. Apa lagi yang kita nak buat pada malam itu? Doa memohon supaya Allah bagi kita dapat Lailatul Qadar itu. Yang ini kita nak cari ni. Yang Nabi penuhkan dengan iktikaf. Iktikaf ni saya tak sempat nak masuk lah sebab dia panjang. Dia punya dalil itu panjang. Hadis cara Nabi iktikaf tu, susunan Nabi, apa yang Nabi buat agak panjang. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada 10 malam terakhir berdasarkan hadis, dan juga hadis yang banyak yang kita baca itu dah jadi hujah pada kita untuk laksanakan ibadah dengan bersungguh-sungguh pada malam Ramadan ini. Antaranya tarawih itu. Ramai kata dulu sebelum ni kita kurang faham, kata bahawa tarawih ni elok seorang, kata sendirian. Tapi bila kita tengok hadis tu yang sahih bahawa awal Ramadan lagi Nabi dah buat secara berjemaah. Itu. Kemudian kita hidupkan pada malam, kita tambahkan lebih pada sembahyang pada 10 malam terakhir. Yang mula-mula kita dah selalu buat isyak kan, habis isyak pada tu tarawih, dah habis tarawih kita witir, habis witir kita baca Quran. Itu yang biasa kita buat. Maknanya kalau kita nak pulun lagi bulan untuk Lailatul Qadar tu, tambahkan pada malam hari kita bangun qiyamul itu, program kita lah, ada qiyamul lail Ustaz Naim nanti, sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih dan munajat. Itu salah satu ibadah yang kita tambah lebihkan sikit. Kalau kalau sebelum sahur tu kita boleh tahajud 2, buat lebih sikit 4. 2, 4. Kalau tak 4, tambah 2, 6. Kalau mana orang yang ada cuti banyak lagi, yang kerjaan ke swasta yang ada cuti, cuba cuti pada malam ganjil tu, pulun ibadah kata. Cuba ambil cuti. Sebab itu yang kita ada, yang kita nak dapatkan. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Itu. Jadi sampai sini sajalah. Kita pun dah sampai 7.22, 7.30 kat 7.30 dah. Ada persoalan? Tak tanya Ustaz. Hal berkaitan dengan ibadah pada malam hari, ibadah pada bulan Ramadan ini kata. Hadis dah lengkap dah. Hadis yang Ustaz keluarkan ni semua sahih. Ada satu dah hasan sahih tadi. Sahih banyak. Sumber pun sumber yang tak diragui daripada mufti kita dan Jabatan Agama. Itu. Banyak fiqh yang Ustaz ambil daripada Jabatan Agama lah, sebab dia bersesuaian dengan kita punya uruf. Itu. Tentang soft Ustaz nak sentuh kan. Soft sembahyang jemaah. Ada sebahagian dari pandangan ulama mengatakan rapatkan soft itu salah satu rukun dalam solat berjemaah. Terenggangnya soft kita seorang, maka kita tak diiktibarkan sebagai solat jemaah, maka malah ianya menjadi fardan, solat berseorangan. Itu tentang soft. Itu rapat dari bahu ke bahu, kaki ke kaki.
Ada riwayat daripada asharus sahabah, Sayyidina Umar takkan memulakan sembahyang jika saf tak rapat. Riwayat banyak hadis ada 7 ke 8 tentang istawu sufufakum fa inna tasfatu sufuf min iqamati solah atau min iqamati solah tu perkataan tu pun kata sebahagian daripada melaksanakan dirikan solat secara berjemaah. Ada 7 ke 8 hadis berkaitan dengan saf. Tapi tak ada macam nak keluarkan juga kat sini. Sebab dia ada step. Kalau kita dah masuk Lailatul Qadar, ini kita masuk Lailatul Qadar dengan i'tikaf, kemudian baru masuk saf tu. Saf. Maka kalau boleh rapatlah macam biasa balik. Jangan ikut sejadah besar. Kalau orang tu sejadah besar, kita pergi sondoi dia. Bagi rapat bahu, kaki ke kaki. Kaki tak dapat. Ada orang yang kaki kecil yang berdiri macam tu je. Ada orang yang kaki betul-betul dia besar kan, saja orang nak rapat kan. Yang mana yang kecil kaki ni dia duduk betul-betul berdiri. Memang bahu dia ni memang bagi kena bahu cukup. Bagi kena bahu. Itu. Dapat saf. Kerana kat situ ada banyak hadis berkaitan dengan ikhwah. Kita punya ikhwah pun juga. Itu. Sayyidina Umar takkan laksanakan sembahyang berjemaah jika ada lagi saf yang belum rapat. Itu. Dia tunggu habis. Rapat betul-betul baru laksanakan. Yang ni kita dalam proses pembelajaran. Kata. Mak-mak, ayah-ayah, kata. Orang lelaki ni kadang-kadang lupa lah kata. Setengah tu kan. Rapat. Kata. Setengah darinya itu tak ada masalah kan. Betul-betul rapat. Ambil sejadah tu kalau boleh ni kalau dia rasa sejadah tu tak boleh nak lipat, sejadah keras. Pergi ni rapat dia orang. Tarik juga orang sebelah-sebelah lagi. Gitu. Bagi mak-mak pun macam tu juga kan. Jangan renggang kata. Itu kesatuan kita punya kekuatan kata. Banyak lagi hadis yang tu, nanti insya-Allah ada masa nanti Ustaz akan rungkaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan saf dan pada i'tikaf itu. Jadi insya-Allah kita sambung pada yang akan datang. Kita tutup majlis dengan sebagai kafarah dan syukur khas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.